Pagi hari segala sedosa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Senyum segar ke tak senyum segar pagi ni? Yang pastinya masih anda ini dah buka mata untuk bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Sariah Azmi. Saya Dina Ashraf Salim. Saya senyum segar tak? Senyum segar sentiasa, Ashraf. Okay. Walaupun malam tadi pun kena kerja balik lewat malam, tapi pagi ni kena juga senyum segar walaupun mungkin tak cukup tidur ke apa ke kan. Dia paling baik oleh waktu pagi ni dalam keadaan apa juga berlaku pada semalam, kita lupakan benda-benda tak baik. Pagi ni kena refresh otak dan juga minda, cuba dapatkan motivasi diri. InsyaAllah kalau pagi tu kita banyak senyum seharian sampai ke malam, segala urusan insyaAllah akan dapat dipermudahkan. Kita mulakan hari tu dengan orang kata niat-niat yang baik, senyum segar, dan orang kata sedekah juga. Kalau kita sentiasa senyum ni, betul ke tak? Betul. Itulah salah perkara yang paling penting kepada kita. Banyakkan bersedekah dan tidak memerlukan kos pun sebenarnya kan. Baik, untuk pagi ni kita nak semak dahulu apakah yang menarik dalam portal bernama.com. Pastinya hari ini kita terarah dan tertumpu kepada isu pendidikan negara, sebab semalam pun banyak juga isu pendidikan yang diutarakan. Soal kalau isu pendidikan yang saya tahu berkaitan tentang permulaan sekolah yang berlaku pada 19 Mac hingga ataupun 20 Mac. Tetapi ini berkaitan tentang sekolah, soal sekolah Daif yang akan diroboh dan dibangunkan semula, meliputi 2 buah sekolah di negeri Melaka, yang mana 2 buah sekolah di Melaka ini yang terlibat adalah sekolah kebangsaan Sebatu dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina Onlok, yang mana mendapat peruntukan bagi memastikan mereka ini akan dibaiki semula sekolah berkenaan dengan 2 elemen utama digunakan, iaitu kaedahnya pertama merobohkan, kedua membina balik semula sekolah tersebut dengan infrastruktur dan juga yang paling penting mempunyai sifat mesra OKU. Dan daripada 2 buah sekolah ini dengan peruntukan sebanyak 10.8 juta ringgit, merangkumi lebih kurang 9 juta bagi sekolah kebangsaan Sebatu, dan sekolah jenis kebangsaan Cina Onlok menerima sebanyak 1.8 juta ringgit. Dana ini ataupun belanjawan ini adalah terkait daripada belanjawan 2023 yang mana telah pun diumumkan sebelum ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Kewangan. Dan bercakap soal sekolah Daif ini merupakan salah satu komponen penting yang dititik beratkan sendiri oleh Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq sebelum ini, yang menyatakan bahawasanya fokus utama untuk belanjawan kali ini adalah berfokus kepada sekolah-sekolah Daif, dan semalam diberikan jaminan juga bahawasanya sekolah-sekolah Daif ini akan dibantu dan tidak akan ada berlaku pengurangan pun penolakan kadar belanjawan kepada mereka, bagi memastikan supaya sekolah-sekolah ini, sebab akses sangat penting. Kalau sekolah dalam keadaan baik, kondusif, pelajar pun dapat seronoklah nak pergi sekolah kan. Dan ini merupakan salah satu perkara cukup penting dilakukan oleh kerajaan, menjadi titik tengah. Saya kira satu perubahan yang cukup baik dilakukan oleh kerajaan ketika ini. Dan kita harapkan supaya orang kata pemeliharaan sekolah-sekolah ini dapat memberikan manfaat kepada semuanya di negeri Melaka Itu dia berkenaan tentang pembinaan sekolah Daif, dan ini kita nak beralih sedikit berkenaan tentang kuartus guru. Dan berita kali ini kabarnya lebih 18,000 unit kuartus guru yang tidak dihuni. Ini kita nak tahu kenapa perkara ini terjadi. Sejumlah 18,740 unit kuartus guru milik Kementerian Pendidikan KPM tidak diduduki daripada jumlah keseluruhannya 47,947 unit. Timbalan Menteri Pendidikan seperti dalam gambar kita lihat ini, mungkin di dalam Dewan Undangan, berkata telah melantik perunding hartanah untuk menjalankan kajian merangkumi cadangan penyelesaian bagi mengoptimumkan penggunaan kuartus guru tidak berpenghuni di seluruh negara. Beliau berkata kajian itu dijangka selesai pada akhir bulan depan, supaya kita mengetahui kenapakah kuartus guru ni banyak yang tidak dihuni daripada 40,000 hanya 17,000 digunakan. Ini mungkin nampak hampir separuh tidak dihuni. Sementara itu dalam perkara lain, KPM juga sedang meneliti cadangan pengagihan wang bantuan awal persekolahan BAP untuk dikreditkan secara terus ke dalam kepada akaun murid sebagai bantuan. Kembali berbicara berkenaan tentang kuartus guru yang tidak dihuni ini, kita harapkan penyelesaian yang terbaik dapat dilakukan supaya orang kata apa, kemudahan ini dapat dioptimumkan kepada para guru di seluruh Malaysia. Ya Ashraf. Bercakap soal pendidikan ni, dah nak sekolah bulan ni kan, nak masuk balik kan, penggal 2023-2024. Tapi yang pasti tidak ada lagi, maksudnya masih lagi mengekalkan kaedah seperti mana yang berlaku ketika ini. Kita tak kembali semula sebagaimana sebelum pandemik, yang mana permulaan itu dimulakan pada bulan Januari sebelum ini. Tapi difahamkan pihak Kementerian Pendidikan juga mengatakan perkara yang sama.
bahawasanya mereka akan terus mengekalkan kaedah sedia ada ketika ini kerana memandangkan ianya perlu mengikut daripada Kepulauan Akta sebanyak 190 hari yang perlu diikuti, dan kalau mereka nak juga melakukan kaedah seperti sebelumnya perlu menggabungkan cuti. Ini satu perkara yang perlu dilihat juga. Dan kita harapkan jugalah ni kan, ibu bapa ni mesti semua dah sibuk membuat persiapan. Jangan risau, jangan khawatir, sebab saya difahamkan Kementerian Pendidikan sendiri memaklumkan, menterinya juga memaklumkan kalau tak ada pakaian seragam sekolah lagi, masih lagi belum sebabkan faktor-faktor tertentu khususnya di kawasan yang ditimpa banjir. Jangan risau, boleh saja pergi ke sekolah, tidak ada menjadi sekatan kepada mereka. Dan kedua juga bagi minggu pertama ni ni yang seronoknya ni. Kalau dulu kan minggu pertama kita dah seserah kena masuk belajar, excited, tapi kena belajar terus. Tapi sekarang ni kaedah yang dilakukan sekarang adalah bagaimana di sekolah minggu pertama tu kita dah tak ada lagi. Belum lagi start belajar, macam kena masuk subjek English ke sains, macam agak merumitkan bagi mereka. Tapi kaedah sekarang dilakukan adalah minggu pertama itu difokuskan untuk bagi meningkatkan motivasi pelajar-pelajar, dan berbagai kaedah akan dirangka oleh sekolah-sekolah terlibat bagi memastikan supaya kanak-kanak ini ataupun adik-adik kita ni balik sekolah ni dalam keadaan seronok lah. Dia tak ada stres-stres. Sebut tentang sekolah tu memang orang kata sebelum ni persiapannya, dan sekarang nak buka dah pula. Ni ada juga satu kita nak kongsikan tentang MRT yang telah dibuka dan sudah boleh digunakan pada pukul 3 petang. Ashraf, saya tahu suka guna MRT kan? Saya suka, pengetahuan awam. Saya kira kalau berada di kawasan Lebah Kelang, saya kira menggunakan pengetahuan sangat-sangat bagus. Dan saya harap agar keinginan kita memenuhi dasar pengangkutan awam negara itu untuk meningkatkan kapasiti akan dapat dipertingkatkan dan mencapai sasarannya. Itulah sebahagian daripada cerita-cerita yang berada di Malaysia, dan banyak lagi maklumat boleh anda layari melalui portal bernama.com. Selepas ini seperti biasa, kita akan tengok ramalan cuaca, dan bersama dengan rakan kita pakai baju sedondo juga hari ini di Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu agensi dan jabatan di bawah Perkhidmatan Awam mempercepat proses bagi sebarang permohonan, khususnya dalam sektor perumahan dan pembangunan. Menurutnya, birokrasi terhadap permohonan perlu dihentikan kerana ia mengakibatkan kesukaran rakyat untuk membeli atau menyewa rumah berikutan kelewatan proses permohonan. Maka dalam mesyuarat berikutnya minggu depan, saya panggil semua yang di-Pertua Majlis Perbandaran, Datuk Bandar, dan saya beri arahan pada majlis itu untuk perubahan rakyat. Semua kelulusan mesti diperolehi dalam tempoh 3 bulan. Beliau turut menegaskan tender untuk projek-projek besar harus diberikan mengikut keupayaan sebuah syarikat dan rekod prestasi mereka. Datuk Seri Anwar berucap pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-50 Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehda malam tadi. Mesin layan diri Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR bakal diperluas di beberapa universiti, hospital serta pejabat swasta. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, pihaknya akan melancarkan mesin itu di UiTM Puncak Alam 21 Mac ini selepas pelajar kembali ke kampus. Itu perancangannya. Kita pergi ke tempat awam dan tempat-tempat yang ramai pengunjung ataupun tempat-tempat yang kita tahu makanan pada harga RM2 ke RM5 ini akan bagi kesan yang besar. Contohnya macam kampus dan sebagainya lah. Pihaknya juga sedang memuktamadkan beberapa tempat lagi untuk diletakkan mesin tersebut di seluruh negara. Antaranya beberapa lokasi di Perak yang akan dilancarkan dalam tempoh terdekat. Beliau ditemui selepas melawat tapak mesin layan diri IPR di stesen bas Terminal 1 Seremban semalam. Rafizi turut menyasarkan mesin tersebut diperluas kepada 5,000 penerima di bawah inisiatif usahawan makanan Insan pada tahun ini.
Menerusi inisiatif insan, penerima akan diberikan mesin layan diri di tempat terpilih dan bakal menerima sewaan bulanan serta dibayar terus kepada penyedia mesin layan diri antara RM600 hingga RM800 bergantung kepada jenis mesin. Kementerian Pengangkutan merancang untuk membangunkan rangkaian rel yang akan menghubungkan Malaysia dan China. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, rangkaian rel itu akan bermula dari Kuala Lumpur atau Johor Bahru hingga ke Kunming, China. One of the vision of Malaysia rail industry is to connect Malaysia to China one day. In fact, rail links are possible all the way from Malaysia, starting from not only Kuala Lumpur, as south as Johor Bahru, all the way to Kunming. It's definitely possible today. But we need further collaboration, not only between Malaysia and China, but our neighbouring countries such as Thailand and Laos. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Perkhidmatan Kereta Api Laut Pertama Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dengan kerjasama COSCO Shipping Lines pada Rabu. KTMB mencapai satu lagi kejayaan luar biasa untuk perkhidmatan barangan di Malaysia menerusi KTM Cargo selepas bekerjasama dengan COSCO Shipping Lines, syarikat perkapalan yang berpangkalan di China yang beribu pejabat di Shanghai, China bagi menawarkan penyelesaian pengangkutan yang lebih pantas dan cekap untuk pelanggan. 200 ketua isi rumah KIR daripada golongan miskin Tegara di Terengganu menerima sijil perlindungan skim insurans kesejahteraan rakyat bersempena jelajah SIKR Terengganu. SIKR adalah perlindungan asas yang diberikan kepada KIR miskin secara percuma dalam tempoh setahun sebagai persediaan jika berlaku risiko tidak dijangka seperti kes kemalangan serta kematian. Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Terengganu menjadi lokasi kedua penganjuran program jelajah SIKR selepas kali pertama di Miri Sarawak yang dijalankan dengan kerjasama strategik Pro BSN Takaful Berhad dan PTPTN. Ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan insya-Allah pegawai-pegawai ICU yang berada di setiap negeri akan sentiasa memastikan data-data berkaitan dengan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan ini sentiasa ditambah baik dan diupdate supaya mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan ini tidak tercicir. Beliau berkata demikian selepas sesi penyerahan polisi perlindungan SIKR dan serahan cek bernilai RM10,000 kepada 4 waris KIR yang meninggal dunia di Bandar Baru, Kuala Nerus. Baik, sekian dari Bilik Berita waktu ini. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Baik, hari ini ramai orang bercakap soal ekonomi. Dan bercakap soal ekonomi, ramai yang hanya melihat kepada ketidaktentuan ekonomi dan sebagainya. Tapi kita lupa tentang satu perkara penting soal ekonomi adalah siapa yang menyumbangnya. Dalam antara yang menjadi penyumbang utama sebenarnya adalah badan-badan koperasi antara penyumbang tertinggi kepada KPTNK negara. Hari ini nak bercakap tentang soal satu koperasi ni yang saya kira sangat lama bertapak. Agak lama bertapak ya. Hari ini kita nak bercakap berkenaan tentang koperasi Mokis menjelang 1 abad melestarikan kebajikan golongan OKU dan kanak-kanak istimewa. Orang kata tadi seperti Aisyah katakan latar belakang koperasi ini kata dah lama bertapak dalam memberi pinjaman kepada golongan Bumi Putra dan hari ini banyak lagi perincian yang nak kita kongsikan ya Betul. Syafan. Kita bersama kali ini iaitu di sebelah saya Datuk Ahmad Sobri Wantih yang merupakan Pengerusi Anggota Lembaga Koperasi Mokis Berhad dan di sebelahnya pula itu Datuk Abdul Aziz Smart yang merupakan Pengerusi Mokis In Sdn Berhad. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum, terima kasih. Ini satu badan koperasi nak mengekalkan satu koperasi yang cukup lama bukan mudah. Sebab kalau saya lihat di sini tertubuh lebih kurang 1934.
Ya. Ya. Kita dah hampir menjangkau 89 tahun. pada tahun Lebih berusia daripada negara Malaysia yang selepas merdeka lah. Ini satu perkara yang menarik dan pastinya mempunyai pelbagai sumbangan ataupun banyak perkara telah pun dilakukan. Mungkin di awal ini saya nak bertanya dulu kepada Datuk Sobri berkaitan tentang MOKIS ini sendiri dan bagaimana sumbangan yang dilakukan oleh MOKIS ini khususnya kepada ahli-ahlinya dan juga kepada negara kita. MOKIS kita telah pun akan menjangkau pada umur 89 tahun pada tahun ini. Jadi sebelum ni MOKIS hanya memberi pinjaman, ya, kita ada peladangan, kita ada hotel, ya, kita juga ada beberapa lagi itu MOKIS ternak dan kita ada juga ternakan dan sebagainya lah. Jadi apa yang kita buat sekarang ni adalah bagi mengekalkan dan melanjutkan usia sehingga melebihi 100 tahun. Itu harapan kita lah. Baik. Ya, Okey. Dan kita tahu itu banyak sumbangan dan juga yang telah dilakukan. Tapi yang paling penting dalam dah sampai hampir 1 abad ni kita nak pergi kepada Dato' Abdul Aziz untuk kebajikan ke arah golongan orang upaya dan juga kanak-kanak istimewa. Kenapa ke arah golongan ini? Kita bagi ruang kepada orang-orang kurang upaya dan juga anak-anak istimewa ini. Dari segi dalam operasi koperasi ini, kita tak ada singkirkan mereka, tapi kita terima mereka dari segi facilities yang kita sediakan dan juga bantuan sosio-ekonomi kita kepada anak-anak yang memerlukan. Jadi kita ada dah buat beberapa sumbangan dan sebagainya. Ya. Jadi dalam jangkau 89 tahun ni, pada bulan Julai nanti. 89 tahun ialah umur MOKIS. 89 tahun Ashraf nak dekat 100 tahun dari situ ya. Tadi nak capai sasaran ke 100 tahun saya kira tidak mustahil sebab 89 tahun telah pun dilalui. Cuma ada 11 tahun lagi. 11 tahun lagi. InsyaAllah. Cuma apa yang kita buat hari ini adalah kita menambah baik. Menambah baik apa yang telah dilakukan oleh ahli-ahli lembaga yang sebelum ni. Kita menambah baik untuk memajukan koperasi. Dan yang untuk makluman pada yang baru-baru ni kita telah pun memberi sumbangan kepada 3 anak istimewa untuk menunaikan umrah dalam bulan Ramadan. Itu insyaAllah akan berangkat besok. Esok akan berangkat. InsyaAllah kita doakan agar perjalanan dipermudahkan pada hari esok. Tadi sebut tentang kelainan 89 tahun, satu usia yang cukup lama dan pastinya pemimpin silih berganti dan idea silih berganti juga. Masa ada idea baru untuk meningkatkan lagi pengoperasian. Kelainan yang dilakukan oleh MOKIS sendiri memasuki usia-usia yang tahun ke-89 pastinya sesuatu perkara yang baru, segar akan dibawa? Ya, insyaAllah kita juga telah pun melengkapkan, iaitu kita mempunyai satu hotel di Kuala Lumpur, iaitu di MOKIS Butik Hotel yang dipengerusikan oleh Dato' Aziz, dan juga di ladang MOKIS kita ada selain daripada ternakan di ladang MOKIS ni, iaitu peladangan kelapa sawit seluas 3,000 ekar. Kita ada resort di situ, kita namakan di MOKIS Lake Resort. Dan kita juga dalam usaha untuk melengkapkan resort itu dengan facilities, iaitu kita ada dewan yang boleh masuk lebih kurang 500 orang di dalam dewan serbaguna yang kita dalam proses buat. Akan siap insyaAllah pada tahun ini. InsyaAllah. Baik, Dato' Abdul Aziz, kita nak bertanya berkenaan tentang dah menjangkau ke 89 tahun untuk MOKIS ini ya. Mungkin setiap organisasi ni pasti ada sasaran CSR-nya. Jadi bagaimana dengan MOKIS sendiri? Kita ada buat setiap tahun dari segi CSR, selain pada kita bagi bantuan kewangan, seperti Datuk Sobri cakap tadi, kita tajakan 3 orang kurang upaya buat umrah tahun ini. Dan lain pada itu, fasiliti yang kita ada selain pada di MOKIS Lake Resort tu, kita ada di MOKIS Butik Hotel di Kuala Lumpur ni. Kita ada banyak bilik-bilik ruang untuk disewakan untuk function-function dan sebagainya. Selain pada kita ada bilik sewa, bilik tidur sewa sebanyak 39 buah bilik. Dan antara bilik-bilik ini, 2 daripadanya khas untuk orang kurang upaya. Kita ada buat kurang upaya, dan juga kita ada ramp untuk
orang senang dengan kursi roda masuk ke hotel, dan kita ada lift guna sampai ke bilik-bilik ini, dan ke tempat function room kita ada bilik air khas untuk orang kurang upaya. Jadi kemudahan-kemudahan untuk orang kurang upaya ni memang ada. Kita buat khaskan. Jadi tak ada masalah. Jadi untuk senangkan mereka datang menempat di hotel kami. Jadi segala fasiliti dan kemudahan yang disediakan Mokis ini orang kata apa mesra OKU lah ya. Ya, memang mesra. Selain daripada siasat itu juga kita bagi kepada badan-badan kebajikan lah. Tafiz melalui anak syarikat kita ladang. Kita juga sumbangkan kepada universiti, salah satu penyumbang kepada Universiti Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar, iaitu dana pendidikan. Kita menaja pada tahun lepas kita menaja 60 pelajar yang tak dapat membayar yuran, jadi ditaja oleh Mokis dan anak syarikat. Itu siasat yang kita buatlah. Baik, saya nak cukir sikitlah rahsia dan juga tips kan, bagaimana sebenarnya usia nak menjangkau ke 89 tahun ini satu usia panjang. Dalam menjaga ahli-ahli, saya lihat di sini ahlinya cukup ramai, lebih daripada 17,000 orang ahli koperasi. Dan untuk mengekalkan kerelevanan koperasi itu bergerak, bagaimana Mokis menjalankan perkara ini? Kita mengharapkan satunya koperasi ini ahli-ahli itu adalah penyumbang kepada koperasi. Jadi kalau tidak ada ahli, tidak wujudnya koperasi. Jadi apa yang kita nak ada sokongan daripada ahli untuk mengekalkan keharmonian dalam koperasi, supaya koperasi itu dapat bergerak dengan lebih maju. Jadi sokongan dan juga untuk ahli-ahli baru. Jadi sebelum kita buka kepada keahlian baru sekarang ni kepada ahli-ahli. Jadi setiap bulan kita tidak kurang daripada lebih kurang 50 orang yang akan masuk untuk menjadi ahli. Jadi sentiasa berurusan. Jadi ahli yang kita ada ahli yang terdiri daripada kaki tangan kerajaan dan kaki tangan swasta, iaitu pegawai-pegawai Melayu. Dan 100% daripada orang Melayu lah. Kita juga mempunyai aset, ada peladangan, hotel, properti, dan juga kita ada Mokis Holding. Ini yang dapat menggerakkan. Di pergerakan ini insya-Allah dengan sokongan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, yang SKM dah menjangkau usia 100 tahun. Jadi Mokis 89 tahun. Jadi seiring. Jadi kita salah satu koperasi yang tertua lah. Dan dulunya adalah daripada orang-orang yang ternama, yang pernah menerajui Mokis ni, iaitu Allahyarham Tun Abdullah bin Ayub bekas KSN, Tun Abdullah bin Saleh bekas KSN. Lepas tu salah seorangnya juga adalah terdiri daripada orang yang ternama, iaitu Tun Arsyad bin Ayub, Pro Chancellor UiTM. Mesti kenal kan. Dia di warga UiTM mesti kenal UiTM kan. Mesti kenal lah. Jadi itulah orang-orang yang merupakan orang lama yang telah membangunkan Mokis. Jadi kami di peringkat yang baru ni menambah baik apa yang telah dibawa, supaya Mokis ni dan terus maju dan dapat menyumbang ekonomi bukan saja kepada negara, kepada ahli dan juga kepada ahli-ahli baru yang akan join Mokis. Baik. Datuk Abdul Aziz, tadi dikatakan orang kata menjangkau usia hampir 89 ini banyak yang tahun ini nak difokuskan kepada golongan OKU. Jadi apa inisiatif dan mungkin rancangan yang dilakukan oleh Mokis sendiri? Selain apa yang saya sebut awal tadi, ni Ramadan dan dah dekat. Saya tujukan dulu, kita sediakan buffet Ramadan, dan ini peluang untuk orang-orang kurang upaya untuk datang menjamu selera lah untuk bulan puasa ini, dan juga kita galakkan mereka ni tinggal di hotel kami. Jadi fasiliti-fasiliti yang kita ada kita bagi kepada orang-orang kurang upaya, dan juga kadang kita akan jemput anak-anak yatim datang sebagai usaha kami dalam bidang sosioekonomi, bantuan sosioekonomi kami lah kepada syarikat, iaitu CSR. Jadi banyaklah kita akan buat. Sambil itu kita akan menyampaikan derma-derma kepada mereka yang perlu. Ialah menjengah bulan Ramadan ni, Ashraf kan. Selain pada itu juga kita tak tunggu bulan puasa, tapi kadang tu ada setengah-setengah masjid dan surau yang perlu bantuan. Bantuan untuk beli peralatan dan sebagainya. Kita bantu.
kita Baik. akan bagi. Ya, itulah usaha-usaha koperasi pegawai-pegawai Melayu ni. Baik, ini satu usaha yang cukup murni dilakukan dan kita harapkan akan berkembang lebih besar lagi. Dan juga misi tadi 100 tahun tu insya-Allah akan tercapai. Kita doakan. Terima kasih banyak-banyak atas Dan semua ini. harapan kami juga berdua, umur kami pun akan insya-Allah akan menjangka melebihi 100 tahun juga. InsyaAllah. 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 Baik, kita doakan yang terbaik kepada koperasi ini. Terus Okey, menyantuni terima kasih. golongan-golongan yang diperlukan, Amin, khususnya amin. kepada golongan OK dan juga golongan istimewa. Terima kasih kepada pengurusinya iaitu Datuk Ahmad Sobri Watih dan juga pengurusi mewakili sendiri iaitu Datuk Abdul Aziz Man atas perkongsian ini. Selepas ini kita nak bawakan seorang individu yang menjadi macam fanatik lah bagi anak-anak kita ni. Kerana, Ikon juga. Ikon kepada anak-anak kita ni. Nak tahu siapa? Sebelum selepas ini. Kembali. Kembali setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kali ini kita nak santai sedikit bercakap tentang satu ikon ataupun figura yang dah menang award yang bukan calang-calang juga ni. Award apa, Ashraf? Kalau saya lebih daripada itulah nak bagi kepada beliau sebab memang cukup hebat. Dikenali, saya tanya dengan anak buah saya semua kenal. Betul. Kan. Ya, IG dia follower dah sampai berapa dah? You kena tengok sendiri nanti. Juta-juta, okey. Juta tau. Jom kita bersama dengan Akil Zulkifli. Akil, Assalamualaikum. Boleh dengar suara kami? Ya, dengar. Hai. Okey, ini dia kami bawakan pemenang Nickelodeon Kids Choice Award KCA 2023. Hai Akil. Hai. Walaupun tak dapat datang, Sihat semua. kita cakaplah daripada depan juga Betul. kan. Congratulations. Tahniah ya. Pertama kali kita nak cakap tahniah dulu. Okey. Okey Akil. Terima Soalan kasih pertama, banyak. pasti nak tahu perasaan apabila dipilih sebagai pemenang. Bagaimana perasaan anda? Jadi Akil sangat-sangat rasa berbangga sebagai rakyat Malaysia sebab dah harumkan nama Malaysia. Alhamdulillah. Akil tak sangka orang Malaysia undi Akil sampai Akil menang award ni. Itu dia. Jadi tunjukkan dekat situ. Ya, Akil dapat trofi Blim Orange Blim ni dari Nickelodeon sebab Akil menang Favourite Asian Creator. Kat mana acara ni diadakan dan mungkin ada juga pesaing yang tercalon hari tu, Akil nak sharekan dengan kita? Hari tu Akil tercalon untuk wakil Malaysia seorang. Jadi ada negara-negara lain seperti Jepun, Filipina dan Indonesia yang mewakili untuk kategori Favourite Asian Creator ni. Acara ni berlangsung dekat luar negara. Jadi Akil telah dinobatkan sebagai pemenang pada 6 hari bulan 3 hari itu. Lagi? Dan kan, terfikir ke macam nak buat konten sampai diberi pengaduhan seperti ini? Maaf? Adakah Akil dari awal-awal tu memang dah plan macam saya nak buat konten, nak buat hebat-hebat konten macam ni supaya nanti satu hari saya boleh menang award macam ni? Sampai dapat award macam ni. Memang ada plan ke arah itu? Okey, jadi pada mulanya Akil rasa macam Akil punya pesaing tu sangat-sangat mencabar sebab Akil bertanding dalam negara bertanding mewakili negara. Bukannya mewakili bukan dalam negara kita sahaja. Jadi itu satu cabaran yang sangat sengit bagi Akil, tapi Akil tetap berusaha untuk dapatkan vote untuk menang pertandingan ni. Harinya Akil lah yang menjadi pemenangnya ya. Okay, kita nak tanya tentang background Akil mulakan content creating ni ataupun orang kata content kreatif ni. Bermula kita baca ceritanya masa waktu COVID dulu. Jadi macam mana, boleh share dengan kita tak experience tu? Okey, jadi Akil start buat YouTube, aktif YouTube setiap hari sejak PKP lah. Pada PKP yang pertama. Masa tu Akil dekat rumah tak tahu nak buat apa. Sebab Akil ni memang suka main social media. Akil memang content creator dari dulu lagi. Jadi sebelum ni hanya di Instagram sahaja. Tapi kali ni Akil lebih kepada YouTube sekarang. Sebab masa tu tak tahu nak buat apa, PKP kan, kita terkurung je, stres, tak tahu nak buat apa, nak keluar tak boleh. Jadi kita nak hiburkan diri sendiri, kita suka-sukalah buat YouTube dulu.
Tapi dari suka-suka tu jadi satu kejayaan untuk Akil sampailah sekarang. Okey, idea suka-suka terus dapat award tu Ashraf. Itu dia. Okey, Akil, bila bercakap soal nak buat konten-konten ni kan, dia ada perkara yang perlu dititik beratkan tak? Lebih kena jadi content creator ni. Macam contoh kandungan kita nak buat tu, adakah perkara-perkara yang perlu kita fikir dahulu? Batas-batas yang perlu untuk kita lihat dahulu? Okey. Pada Akil mulakan dengan YouTube ni dengan suka-suka. Jadi banyak benda-benda yang Akil terlepas. Contoh dari segi bahasa kita, dari segi konten kita. Jadi dari semasa ke semasa Akil dapat belajar lah dari kesilapan Akil yang dulu untuk Akil terus lebih baik daripada yang dulu. Jadi dari semasa ke semasa Akil banyak belajar benda baru lah. So setiap perbuatan kita tu dipandang orang ramai. Sebab kita buat online ni kita macam tak nampak orang. Orang tu sebenarnya nampak kita. Macam kalau dalam realitinya orang nampak kita. Jadi kita kena anggap audience tu orang ramai ada pandang kita. Jadi kita kena behave jugalah. Sebab setiap perbuatan yang kita buat tu akan dilihat oleh orang ramai. Jadi kita kena bagi contoh yang baik lah untuk semua orang. Nak security, Akil umur berapa sebenarnya? Umurnya tu berapa tu? Akil ramai yang salah sangka Akil ni macam budak lepas SPM. Tapi sebenarnya Akil dah habis degree selepas Akil habis degree umur 24 tahun, Akil terus ceburkan diri Akil dalam bidang content creator sampailah sekarang umur Akil 27 tahun. Sebaya kita sama. Kami sama Akil. Oh, sebaya. Lagi tau. Okay. Maksudnya kita ada masa depan juga nak buat content creator ni ya. Okey, Akil. Ya, masih belum terlambat. Belum terlambat ya. Okey, Akil nak tanya tentang inspirasi ataupun idea. Katanya sekarang ni hampir setiap hari buat konten. Jadi macam mana sentiasa nak menggarap idea baru dan bagaimana? Akil. Okey, jadi Akil anggap ni macam satu cabaran untuk Akil lah. Macam zaman Akil study dulu, kita buat peta minda, macam mana kita nak elaborate satu-satu idea. Jadi Akil applykan apa yang Akil belajar dulu sampai sekarang lah. Jadi untuk setiap hari, Akil akan fikir dahulu apa konten yang semasa. Contoh, Akil kena alert setiap sesuatu yang berlaku dalam Malaysia ni. Contoh macam sekarang tengah trending berkaitan lato-lato. Jadi Akil buat video pasal lato-lato, pasal yang kanak-kanak suka lah especially. Sebab Akil punya target audience kepada kanak-kanak. Soalan penting saya nak tanya, kerana ramai orang buat konten dan ramai juga yang memberi target market mereka seperti kanak-kanak kan. Bagi pada Akil sendiri, perkara yang perlu dititik beratkan bila kita nak buat konten khususnya kepada target market kita kanak-kanak. Sebab yalah, kita tak naklah kanak-kanak kita mendapat maklumat ataupun melihat satu konten yang tak sesuai dengan mereka kan. Ya, betul. Bagi Akil, setiap konten tu kita tengok kita punya target kita siapa. Macam setiap orang ada target dia yang tersendiri. Ada orang mukbang, dia fokus makanan saja. Macam Akil dulu suka-suka, Akil banyak kepada kehidupan seharian Akil pada mulanya. Lepas tu Akil nampak yang Akil punya penonton lebih kepada kanak-kanak. Jadi Akil ubah cara percakapan Akil lebih kepada kanak-kanak. Sebab tu ada orang nampak Akil, wow, ada yang cakap Akil ni dah tua tapi kenapa macam kanak-kanak lagi. Disebabkan itulah Akil nampak audiens Akil tu budak-budak. Jadi kita kena pun juga berperwatakan macam budak-budak juga. Ya, tapi tak apa Akil. Sebab selalu senyum, selalu buat orang ketawa tu, Akil dah awet muda lah tu kan. Memang nampak. Jelas awet muda tu. Akil, selepas ini salah satu pengiktirafan yang saya kira Akil pun tidak terduga mendapat pengiktirafan ini. Apa lagi selepas ini Akil cuba harapkan ataupun impikan untuk dapat? Okey, untuk sekarang Akil masih macam biasa juga. Setiap hari Akil buatkan video. Tapi untuk akan datang, Akil nak lihat diri Akil lebih profesional lah dalam Akil punya bidang ini. Sebab sekarang ni Akil buat sendirian sahaja konten-konten YouTube ni. Segala equipment, editing semua Akil buat sendirilah setiap hari. Jadi insya-Allah dalam masa akan datang Akil akan improve diri Akil. Mungkin ada team ke, tengoklah macam mana.
Okey, kita doakanlah, kita harapkan Akil boleh berkembang lagi. Nanti mungkin ada production ataupun tempat sendiri ke nak syuting Syafrin? Ya. Menarik perhatian saya Akil bila Akil sebut Akil buat daripada A sampai ke Z. Maksudnya semuanya Akil buat daripada garapan idea sampai terhasilnya output tersebut. Ya, betul. Saya nak tanya sikit lah, satu video tu kan berapa lama sebenarnya ambil masa? Ya, Ashraf nak buat nanti tau. Okey, pada mulanya memang sangat-sangat susah lah. Lagi-lagi kita kekok nak bercakap kan, tapi bila kita dah hari-hari buat, macam kalian juga hari-hari dah interview orang dah terbiasa dah kan. Jadi benda tu makin lama makin mudah bagi Akil. Untuk satu video, Akil boleh siapkan dalam sejam je. Untuk semua benda, siap shooting, editing, dalam sejam saja. Ya, So Akil perlukan masa Akil sejam dalam sehari untuk siapkan satu konten. Kalau Akil rajin, Akil buat 2, 3, 4, 5 video lah sehari. So that hari-hari yang berikutnya Akil boleh rehat. Macam tu. Okey, kalau Salihah konten video satu hari pun belum tentu siap lagi Ashraf ya. Sama lagi. Lu nak edit tak masuk lagi. Jadi kita sekali lagi nak cakap begitu berbangga dan kita sangat appreciate apa yang Akil berikan kepada yang especially kepada kanak-kanak, buatkan mereka gembira ya Ashraf ya. Baik, Akil di hujung ini harapan ataupun pesanan mungkin Akil kepada mereka nak menjadi content creator. Yes. Perkara yang mereka perlu titik beratkan dan apakah harapan Akil sendiri untuk memastikan supaya industri content creator di negara kita ini berkembang lebih baik dan juga boleh lebih pesat. Okey, nasihat Akil untuk menjadi content creator, firstly kita kena ada minat lah. Kalau kita tak minat sesuatu tu, memang kita tak boleh teruskan kita punya career. Jadi kalau betul-betul minat, kita boleh banyak mendalami sesuatu perkara tu lah. Jadi sekarang ni kita tahu segalanya di hujung jari kita. Jadi apa-apa yang kita nak belajar, nak timbul ilmu di mana saja, kita boleh search sahaja sekarang. So untuk setiap video yang kita hasilkan juga, kita kena beringat jugalah sebab ramai mata yang memandang kita punya pelakuan, percakapan. Jadi kita kena jaga sensitivity. Lagi-lagi kita di Malaysia, kita berbilang kaum. Jadi kita kena saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Jadi baik, Akil, terima kasih perkongsian yang cukup menarik. Saya kira seperti saya kata tadi, saya pun berbangga Akil yang buat konten setiap hari ni ya. Dan sampai buat je. Betul. Ashraf? Ini satu usaha cukup baik dan kita doakan supaya Akil akan lebih berjaya lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih Akil bersama dengan kami. Okey, moga-moga Terima kasih juga. Okey, moga-moga kisah kejayaan Akil ini menjadi inspirasi kepada seluruh anak muda untuk melakukan yang terbaik dan tidak putus asa. Yang paling penting juga sentiasa mengamalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian untuk mencapai perkara yang lebih baik. Selepas ini kita nak lihat juga satu berkaitan tentang satu filem. Satu filem yang diangkat daripada naskah novel. Okey, itu apa? Yang kita nak tahu selepas ini. Terima kasih terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Okey, baiklah, untuk blog ini lebih santai juga yang pastinya kita nak berbicara mengenai satu filem yang cukup bermakna dan kabarnya dia diadaptasi daripada novel sastrawan negara dan secara perinciannya Ashraf silakan. Okey, kita nak bercakap tentang soal naskah Imam ke Layar Perak, dua individu penting tulang belakang kepada naskah ini ataupun karya ini. Di hujung sana kita bersama dengan pengarah filem iaitu Encik Mio Hashim Manap dan juga di sebelahnya salah seorang pelakon yang menghiasi filem ini. Tak tahu banyak ada pelakon sebab nak tahu cabaran lah cerita kan, video watak dan sebagainya. Kita bersama dengan Natasha Sharmain. Ya, betul. Okey, baik. Ini satu naskah yang saya anggap berat lah bila kita baca buku tu kan. Saya sempat tapi tak habis lagi sebab kita baca. Tapi kita dah boleh rasalah betapa beratnya naskah ini. Tapi ia diadaptasi pula ke dalam bentuk layar perak. Kepada pengarah filemnya sendiri, saya nak bertanya bagaimana kita mengadaptasi itu, proses itu dilakukan. Adakah ianya sukar ataupun ianya tidaklah terlalu sulit sebagaimana yang disangkakan? Okey, begini. Pertama terima kasihlah pada Berdama. Okey, begini. Novel Imam tebalnya 705 muka muka surat. Terlalu banyak isu ada dalam tu. Terlalu banyak watak juga. Tetapi di situ kalau nak katakan sulitnya tadi, bagaimana saya memilih untuk mana yang harus saya bawa, mana yang harus saya ketepi. Kalau saya masukkan semuanya dalam tu, dia akan jadi rojak. Betul. Tidak ada fokus. Jadi saya sekarang yang ni saya fokus kepada
pertemuan antara Haji Mihat dengan Haji Samsuri. Ini isu dua tokoh ni yang mereka bukan berbuat kuasa sebenarnya. Pertemuan pemikiran yang berbeza. Yang macam Haji Mihat ni dia katakan daripada golongan muda, pemikiran muda. Cuba bawa reformasi kepada kampung itu. Yang Haji Samsuri ni dia masih lagi kekal dengan cara-cara lama, pemikiran lama. Dia muda tapi pemikiran dia cara lama. Tradisi dia bawa tradisi yang lama kan. Itu pertemuan itu. Jadi lepas tu saya selitlah bagaimana sejarahnya Haji Mihat ni apabila dia hilang, dia diselamatkan oleh perempuan Dayak daripada Sarawak. Lepas tu kemudian masa itu zaman konfrontasi di mana Haji Mihat peringkat itu dia jadi kapten dan dia diserang. Di situ sejarahnya. Lepas tu yang Haji Samsuri ni pula dia ambil tunang Haji Mihat ni, kononnya dia ingat Haji Samsuri ni, Haji Mihat ni dah mati kena tembak. Rupanya dia masih hidup. Itulah lebih kurang. Itu jadi pertemuan daripada agama pun ada, pribadi pun ada juga sedikit. Tapi saya highlightkan agama. Okey, itu adalah dia punya antara latar utama dalam penceritaan ini. 700 buku surat lebih dan digarapkan dalam masa berapa jam sahaja dalam satu filem. Itu amat sukar dan itulah bukan titik tengah yang dilakukan. Dan ini kita nak tanya juga kepada pelakon ataupun teraju yang terlibat di dalam filem ini. Kita tahu dia bukan satu filem yang mudah seperti juga kata pengarahnya tadi. So Datin Natasha, pengalaman. Jadi bagaimana pengalaman diberikan peluang untuk berlakon kali ini? Wow. Dia tarik nafas sama tu. Sebab bila direset untuk berlakon dalam filem ni, tak sangka pula Abang Mio sendiri pun dah famous secara sendirian berhadnya. Dan jadi bila saya dipanggil untuk berlakon bersama dengan Dato' M. Nasir, Fazal Hussein, Wadid Imran, saya memang mula-mula tu memang tak percaya. Tapi saya dengan take the courage kan, ambil keberanian tu untuk galas tanggungjawab ni. And it's a big experience, an experience yang saya tak tahu bila lagi akan saya dapat, kan. Jadi saya ambil je lah untuk berlakon dan I gain a lot of good experience. Kenapa soalan kita tanya tadi? Sebab kalau difahamkan kata saya background ni seorang pengacara. Ya betul. Bermula dari situ. Pengacara nak menjadi pelakon ni macam pengacara kita tahulah kita pengacara macam mana nak buat. Dengar penyanyi jadi pelakon kan. Sebab ini satu fasa untuk menjiwai watak. Berapa lama atau masa dia ambil untuk menjiwai watak? Malahan juga watak itu kita perlu diingat kerana ia adalah satu adaptasi daripada naskah novel dan pembaca sudah ada pandangan, imajinasi mereka terhadap watak tersebut. Bagaimana anda mempersiapkan diri untuk memastikan watak itu hidup? Setidak-tidaknya capailah sedikit sebanyak apa yang diinginkan oleh imajinasi penonton itu. Itu memang betul. Satu, memang benda pertama yang saya tanya, ada tak novel? Kan, tanya producer, ada tak novel? Supaya saya boleh buat homework, dapat tahu watak ni macam mana. Lepas tu cerita ni berbalik kepada tahun 1980-an, di mana saya tak lahir lagi. Macam mana ni Mario, you know? Cara percakapan pada tahun tu saya pun tak tahu bagaimana cara cakap. Jadi bila disuruh untuk jadi watak kepada Dato' M. Nasir, lagilah pressure tu masuk. So, you know, Dato' M. Nasir is like dah, kalau you tengok dari physical appearance memang jauh beza kan. Masa saya jadi macam, orang takkan kritik ke? Seorang nampak lebih dewasa, seorang nampak sangat muda. Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat sekarang ni, it's not benda yang asing lagi, kan? Dan untuk menjiwai watak ni juga, saya rasa Abang Mio banyak membantu bila dekat set. Saya tak risau dan saya confident pelakon-pelakon lain pun memang akan bagi dorongan, tunjuk ajar. But saya selalu percaya bila berlakon ni, bila dah baca skrip, kalau you seorang pelakon, you pandai macam mana bawa karakter tu. Tak nak rasa dah pandai. Itu memang tidak pernah dalam prinsip saya bila bekerja di set. Saya selalu merendahkan diri and untuk belajar benda baru. Okey, betul. Bila nak explore benda-benda yang baru ini, kita kena ada keberanian juga. Ya, betul. Okay, baik, kita balik kepada pengarahnya. Kita nak tahu juga apa ideologi dan visual-visual menarik yang nak diketengahkan dalam filem Imam ni. Silakan. Saya rasa
bukan terlalu banyak. A to Z dia. Sebab dia ni kisah dia. Kisah kita ya. Imam ni kisah kita. Di mana benda ni berlaku pada tahun 80-an dulu. Di mana orang Melayu dengan orang Melayu bertengkar, Islam dengan Islam bertengkar. Jadi kita macam kata mana yang menarik? Semua menarik. Sebab kita mengingat, ketiga satu, ketiga dulu mereka ni kafir munafik. Betul. Mungkin pada anak muda, kalau nak katakan berat tu mungkin pada anak muda. Ceritanya tak ada berat. Tapi anak muda ketika tu pelakon sendiri tak lahir lagi masa tu. Jadi itu yang merasakan diorang terasa janggal peringkat awal. Tapi kalau diorang pelakon tengok, saya rasa tak ada janggal sebab kisah kita. Saya tak tiru kisah dia daripada luar. Kan kisah kita yang imam tak pakai teks lagi untuk bercakap. Orang dah tinggalkan masjid, lebih kejar kepada emas. Emas tu lambang kepada materialistik zaman sekarang. Itu saja. Jadi tak susah sebenarnya. Tapi jarang diperkatakan. Itu yang menjadi kan. Itu yang menjadikan berat lah, tak berat lah. Cuma novel tu mungkin berat. Novel tu mungkin berat lah. Bawah tu yang berat lah kan. Tapi betul lah, bila bercakap, kalau kita baca sebenarnya novel tu sendiri pun, dia berkaitan dengan kehidupan sehari-harian sebenarnya dalam masyarakat kita. Nak bertanya tentang berkaitan tentang proses untuk dilakukan itu. Berapa lama masa dia ambil daripada meneliti naskah asal, kemudian nak menyiapkan di peringkat penulis itu sendiri kan, kemudian nak imajinasikan pula macam mana kita nak imbangkan antara kedua-dua perkara ini daripada naskah kepada layar perak kan. Proses itu diambil, adakah panjang dan banyak cabaran dilalui? Dari proses membuat tu tidak berapa lama sangat. Walaupun makan hampir setahun, tapi tidak berapa lama sangat. Sebab apa, novel tu sendiri telah memberi inspirasi pada saya untuk memilih dah ini. Dia tak perlu sangat ditukar-tukar. Ya. Tetapi proses yang lama ialah novel skrip ni sudah siap pada tahun 2013. Skrip untuk filem ini? Yes, tapi saya mencari duit untuk buat tu. Barulah jumpa 3 tahun yang lepas. Itu sebenarnya. Sebab bila sebut filem Islam, imam, orang takut. Sebab sekarang ni orang bila bertanya filem laku ke tak laku, itu andaiannya kan. Tapi bila ni saya tak boleh nak janji kan. Jadi benda itu yang prosesnya sampai 2016 saya revise balik. Saya revise balik tu sebab bila tu masa itu fenomena di kita ketiga ni, filem-filem Indonesia, filem-filem tema-tema Islam sedang kuat. Macam ayat-ayat cinta, cinta kembali bertasbih semua tu. Dia sedang itu tu. Jadi itu yang merangsangkan saya untuk 2016 saya hidupkan balik, buat balik. Itu kan. Tapi masih juga tak dapat duit. Tak dapat juga tu. Tapi alhamdulillah akhirnya direalisasikan tahun ini. Ya, itulah dia. Dan kita nak balik kepada Datin Natasha berkenaan tentang, kita tahu filem pastinya dibarisi dengan pelakon-pelakon dan terajunya. Jadi bagaimana anda melihat gabungan, gandengan dengan pelakon-pelakon yang lain? Sama yang pelakon tadi sebut. Nasi sekali ada dalam set tu kan. Kita ni nama M. Nasi pun kita dah kerut. Betul ke ni kan? Bagaimana? Lagi-lagi saya tak boleh nak buang juga pelat Sarawak ni. Saya pasti ambil masa lama dari 2013 kan. Cari pelakon Sarawak ni pun memang kita the minority one. Tak senang. Lepas tu bila disuruh untuk berlakon dengan orang yang dah ada nama di industri ya. Nervous lah. Tipulah tak kan. Macam betul ke? Kalau suruh menyanyi untuk MV dia tak apa. Boleh tipu lagi. Ni bila kalau dah kamera zoom ke kita berdua tu memang tipulah. Kalau saya cakap saya tak rasa janggal. Lagi-lagi semua orang tengok boleh tak dia ni berlakon. Kan takut kalau tersalah dialog ke nak kena take lagi, benda ni yang akan memenatkan. Jadi saya pastikan yang saya takkan ada kita macam dah dekat set tu macam okey, kalau boleh sekali take je boleh kan. Tanyalah kita kena pengarah macam mana? Pas ni boleh tak lepas ni? Saya begini ya, saya memilih pelakon bukan dengan tengok dia berlakon ni. Pada lebih-lebih lagi Natasha, sebelum ni saya tak tengok lagi lakonan dia. Kan? Yang lain tu saya dah tengok. Yang saya penting dalam pemilihan saya pada pelakon ialah pemikiran mereka. Betul. Jadi bila saya bagi sikit, bila saya kata ulas apa yang dia faham, dia bercakap ini yang saya nak. Ada orang yang boleh berlakon, pandai berlakon, tapi dia tak boleh mengulas. Pemikiran dia dah kira dah macam dah tak ke mana lah. Jadi itu susah. Kalau saya dapat pelakon yang tidak boleh
bercakap, tidak boleh ada vision dia ya. Baik. Agak susah. Saya tidak mengarah kena buat begitu. Maknanya itu bukan saya. Sebenarnya bukan itu kaedahnya. Kaedahnya pelakon sendiri dia ada naluri dia. Baik. Kan? Dia ada bergerak. Tapi bergerak dia dengan kekuatan pemikiran dia. Dan sebab itulah saya macam Natasha bila pertama kali saya datang tengok, okey dari segi figurnya dah ada dah. Tak ada masalah dah. Kan? Untuk dari segi pemikiran lah. Bila dia cakap, cantik, dia kata, okeylah. Tak ada masalah. Okey. Sebenarnya mungkin ada yang filem ini telah pun ditayangkan pada 3 hari bulan lepas ketika saya dan sebenarnya Imam ini juga memaparkan banyaklah perkara-perkara yang menarik sebenarnya di dalam tu. Kalau anda nak tahu lagi perkara ini banyak sebenarnya dalam filem ini sendiri. Dan di penghujung ini kita tahu juga selepas ini Natasha sudah masuk berada ke dalam kah itu, adakah akan meneruskannya dan juga kepada pengarah sendiri untuk akan datang apakah perancangan akhir perancangan seterusnya untuk filem-filem seterusnya. Kita mulakan dululah dengan bagi dengan arah dulu. Saya dari segi saya memang saya ada beberapa naskah lagi kan yang saya nak buat kan, tapi masalahnya saya bukan naskah tu, masalahnya RM. InsyaAllah yang sedang menantikan sekarang boleh naskah-naskah semua naskah-naskah maha kaya Argong ni sebenarnya. Ini macam saya macam ini, alhamdulillah Finas membantu saya memberi dana DKD untuk imam ni ya. Jadi alhamdulillah dana tu ada. Jadi tak tahulah sama lepas ini dapat lagi dana. InsyaAllah ada lagi kita doakan. InsyaAllah. Natasha pula sedikit. Adakah lepas ini akan masih lagi berada dalam industri ni ataupun terus ataupun dah tak mau dah InsyaAllah kalau diberi peluang lagi pasti akan digalas, tapi saya akan filter juga tengok jalan cerita macam mana, skrip macam mana, sebab sekarang banyak yang tak kena. Faham, kita faham. Kan? InsyaAllah kita akan terbaik kepada kedua-duanya. Banyak lagi naskah. Ada lagi mungkin watak kosong. Lepas ni mungkin kita nak dua-duanya sekali. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini kepada kedua-duanya. Kita doakan agar yang terbaik kepada mereka dan kita sudah pun berada dalam hujung rancangan cepat sangat. Kejap je. Esok dengan Syah lagi ke tak? Tak ya. Lagi sampai saya esok. Nantikan KM pada hari esok. Dan saya Dida Syah Salim. Saya Nur Salih Azmi. Terus kekal bersama Bernama Diri. Bye.